Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kepada kami akan mempersembahkan tugasan 1 GISC 1082 iaitu subjek isu semasa dan cabaran masa depan. Pensyarah iaitu Encik Mansur bin Abdul Rahman. Kami mendapat tajuk Kegawatan Ekonomi Malaysia 1998. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Adi Hanafi bin Ismail, yang kedua Nuriana Afiqah, dan yang ketiga Farah Natasha Alia binti Nasuha. Baiklah, ini ialah soalan tugasan. Kegawatan Ekonomi 1998 telah banyak menjejaskan institusi kewangan dan peminjam individu. Bincangkan tentang penggabungan antara bank di Malaysia waktu itu dan perbezaan pinjaman konvensional dan pinjaman Islamik dengan memberikan contoh. Objektif bagi tugasan satu ini ialah yang pertama, latar belakang kegawatan ekonomi yang berlaku pada tahun 1998 yang melanda Malaysia serta Asia. Yang kedua, penggabungan antara bank ketika kegawatan ekonomi 1998. Yang ketiga, perbezaan pinjaman konvensional dan pinjaman Islamik berserta contoh. Dan yang keempat, rumusan dan harapan kepada kejayaan ekonomi di Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan latar belakang kegawatan ekonomi pada tahun 1998. Okey, baiklah. Sebenarnya, kegawatan ekonomi yang berlaku pada tahun 1998 ini bukanlah kegawatan ekonomi yang pertama yang dialami oleh Malaysia. Jadi Malaysia telah mengalami beberapa kegawatan ekonomi sebelumnya dan ekonomi di Malaysia telah mengalami pasang surutnya bermula sejak tahun 1970. Kegawatan ekonomi yang pertama yang dialami oleh Malaysia ialah pada tahun 1973 iaitu kenaikan kejutan harga minyak yang berlaku disebabkan oleh perang antara Mesir dan Israel. Okay, sebenarnya kegawatan ekonomi pada tahun 1998 ini berlaku di Thailand dan bermula pada 2 Julai tahun 1997. Hal ini kerana Thailand telah mengalami aliran keluar masuk modal secara besar-besaran dari pasaran kewangan Thailand. Seterusnya, ekonomi Thailand menjadi lumpuh dan menyebabkan impak negatif di dalam beberapa sektor, terutamanya kewangan, hartanah dan pembinaan. Hal ini juga telah mengakibatkan nilai mata wang BAF turun secara mendadak daripada nilai asalnya. Okey, baiklah. Seterusnya, kegawatan ekonomi pada tahun 1998 ini merupakan kegawatan ekonomi yang paling tergempar di dunia dan telah menjadi peringatan di dunia sehingga sekarang. Hal ini kerana kegawatan ekonomi pada tahun ini merupakan antara krisis kegawatan ekonomi yang terbesar di dunia. Krisis ini telah merebak dari Thailand hinggalah ke Korea Selatan dan beberapa negara-negara Asia yang lain termasuklah Malaysia. Kegawatan ekonomi pada tahun 1998 ini dipanggil sebagai jangkitan Asia dan krisis keyakinan. Okey, baiklah, di samping itu, kegawatan ekonomi pada tahun 1998 ini telah memberikan banyak kesan terhadap Malaysia. Antaranya ialah kadar pertukaran mata wang berbanding US dollar. Okay, apa yang kita dapat lihat daripada jadual ini ialah pada Jun 1997, nilai pertukaran mata wang Malaysia hanyalah RM2.52 berbanding 1 USD dollar. Namun begitu, selepas kegawatan ekonomi pada tahun 1998 ini berlaku, nilai pertukaran mata wang Malaysia ialah RM4.62 berbanding 1 USD dollar. Hal ini telah menunjukkan kadar pertukaran mata wang kita telah susut hampir separuh daripada nilai yang asalnya. Hal ini kerana Malaysia telah membelanjakan hampir 1.5 bilion dolar untuk mempertahankan mata wang kita. Namun begitu,
mata wang kita tetap susut hampir separuh daripada nilainya. Dan krisis ini bukan hanyalah berlaku di Malaysia sahaja, namun negara-negara Asia lain juga turut mengalami nasib yang sama seperti kita. Okey, selain itu, kegawatan ekonomi pada tahun 1998 ini telah memberikan kesan terhadap indeks KLCI di Malaysia. Okey, rajah berikut menunjukkan indeks KLCI pada tahun 1990 hingga tahun 1999. Okey, baik, apa yang kita dapat lihat di sini? Pada Januari 1997, indeks mata KLCI berada pada tingkat tertinggi iaitu pada 1,200 mata, dan pada Oktober 1998 ia telah jatuh secara mendadak selepas berlakunya kegawatan ekonomi ini pada 300 mata, dan hal ini telah menyebabkan ramai pelabur-pelabur asing mula mengeluarkan sejumlah kreditnya daripada Malaysia. Pasaran hartanah juga tidak terlepas dari tempias krisis kewangan Asia. Rajah berikut menunjukkan harga rumah di Malaysia pada tahun 1990 hingga 2014. Harga rumah telah dilaporkan menjunam masing-masing 9% dan 3% pada tahun 1998 dan 1999. Baiklah, yang kedua terakhir ialah kesan ini juga telah meningkatkan kadar pengangguran di Malaysia yang telah meningkat pada 3.1% atau seramai 83,865 orang yang dibuang kerja berbanding tahun sebelumnya iaitu 18,863 orang. Dan yang terakhir sekali ialah kadar kemiskinan di Malaysia telah meningkat sebanyak 6.1% ke 7.0% pada tahun 1998 dengan bezanya 0.9% daripada tahun sebelumnya. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada cara-cara Malaysia mengatasi masalah ini. Pada ketika ini, Malaysia telah memperkenalkan satu model ekonomi baharu untuk mengurangkan tekanan krisis ini. Okey, yang pertama sekali, Malaysia telah mengurangkan kadar faedah yang membolehkan syarikat-syarikat dan pengguna mendapat peluang untuk memberikan peluang untuk pengguna untuk bernafas kembali dengan pinjaman. Seterusnya, Malaysia telah mengikat dolar Amerika iaitu $1 bersamaan RM3.80. Hal ini dapat menghentikan turun naik mata wang dan dapat menstabilkan nilai mata wang kita. Okey, baiklah, yang seterusnya ialah perdagangan ringgit ditutup di luar negara. Hal ini serta membuatkan perdagangan saham di Singapura juga turut ditutup untuk mengelakkan kerugian yang akan dialami. Yang keempat ialah mengawal aliran modal. Aliran modal ini telah dikawal terutamanya dalam aliran modal jangka pendek oleh pelabur asing dan rakyat tempatan. Dan yang kelima ialah penstrukturan semula sektor korporat dan perbankan. Okey, pada yang keenam ialah Malaysia telah menghapuskan not RM500 dan RM1000. Dan pada ketika ini, rakyat Malaysia telah diminta untuk mendepositkan atau menukar wang not tersebut segera ke dalam akaun bank. Hal ini kerana selepas 1 Julai 1999, not tersebut tidak akan lagi digunakan di Malaysia. Orang ramai juga tidak dibenarkan untuk membawa keluar lebih dari RM1000 daripada Malaysia pada ketika itu. Baiklah, kita dapat lihat di sini rajah di bawah menunjukkan kenyataan rasmi yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia pada 12 September 1998. Okey, seterusnya ialah Malaysia telah menolak bantuan IMF. Seperti negara-negara lain, Malaysia turut menerima tawaran bantuan kewangan daripada International Monetary Fund (IMF)
Namun, kerajaan Malaysia telah menolak tawaran tersebut. Hal ini kerana terdapat syarat-syarat yang kelihatan bakal membuatkan ekonomi dan sosial di Malaysia menjadi lebih teruk. Namun begitu, terdapat juga negara-negara lain yang menerima tawaran bantuan IMF ini kerana ingin memulihkan kembali kewangan di negara mereka pada ketika itu. Yang terakhir sekali ialah Malaysia telah mengambil langkah berjimat cermat dalam sektor pendidikan. Pada ketika ini, pelajar yang ditawarkan beasiswa pengajian ke luar negara tidak akan terbang ke luar negara. Sebaliknya melanjutkan pengajian di Malaysia. Selain itu, pada ketika ini Institut Pendidikan Tinggi Swasta juga telah diperkenalkan dan juga PTPTN juga telah diperkenalkan untuk memberikan peluang kepada pelajar-pelajar lain untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Dan saya rasa itu saja tentang latar belakang krisis kewangan ekonomi pada tahun 1998. Saya akan memberikan peluang kepada rakan saya untuk melanjutkan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membincangkan tentang penggabungan bank ketika kedaulatan ekonomi 1998. Baiklah, di sini saya telah senaraikan 5 buah bank yang terlibat dalam penggabungan bank pada tahun 1998. Yang pertama ialah RHB Bank, yang kedua Sime Bank, yang ketiga Southern Bank, yang keempat Perwira Afin Bank, dan yang kelima Bumiputra Commerce Bank. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang tujuan penggabungan bank. Baiklah, penggabungan bank pada tahun 1998 ini ialah salah satu strategi untuk mengurangkan risiko krisis ekonomi yang mana merangkaikan kestabilan kewangan dan mengurangkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank individu. Keadaan ketidakstabilan ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada tahun 1998 menimbulkan tekanan yang besar terhadap institusi kewangan, terutamanya bank-bank yang menghadapi cabaran seperti penurunan keuntungan dan peningkatan hutang lapuk. Dalam situasi ini, penggabungan bank menjadi salah satu pendekatan yang strategik untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan keupayaan bank-bank dalam menangani tekanan kewangan. Dengan menggabungkan kekuatan dan sumber daya, bank-bank yang terlibat dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar, meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan risiko secara keseluruhan. Selain itu, penggabungan bank juga membolehkan pemusatan pakar dan sumber daya yang memungkinkan bank-bank untuk lebih berdaya tahan terhadap gejolak pasaran dan tekanan ekonomi yang mungkin berterusan. Selain itu, penggabungan bank juga membawa manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan daya saing dan kestabilan kewangan sistematik dengan bank-bank yang lebih kukuh dan berdaya saing. Sistem perbankan negara menjadi lebih tahan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan krisis kewangan masa depan. Ini penting untuk memastikan kestabilan ekonomi jangka panjang dan keupayaan negara untuk menghadapi cabaran kewangan yang mungkin timbul di masa akan datang. Secara keseluruhan, penggabungan bank bukan hanya sekadar strategi taktikal untuk mengatasi kesan krisis ekonomi, tetapi juga merupakan langkah yang strategik dalam memperkuat dan mengukuhkan sektor kewangan negara dalam jangka panjang. Dengan menyatukan kekuatan dan sumber daya, bank-bank yang terlibat dapat mencapai kestabilan kewangan yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Apabila bercakap tentang bank, ini sangat berkait rapat dengan faedah pinjaman. Jadi, saya akan menerangkan tentang faedah pinjaman setelah penggabungan bank pada tahun 1998. Yang pertama ialah penyelarasan faedah.
Penggabungan bank membawa kepada penyelarasan kadar faedah antara bank-bank yang bergabung. Ini bertujuan untuk mengekalkan konsistensi dan kestabilan dalam penetapan faedah pinjaman bagi pelanggan. Yang kedua ialah penyelidikan dan analisis. Bank-bank yang terlibat dalam penggabungan telah melakukan penyelidikan dan analisis terperinci mengenai keperluan pasaran dan profil pelanggan. Ini boleh membantu mereka menetapkan kadar faedah yang bersaing dan sesuai dengan keadaan pasaran. Yang ketiga ialah komitmen kepada pelanggan. Bank-bank yang bergabung mempunyai komitmen untuk mengekalkan atau meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan mereka. Ini termasuk menawarkan kadar faedah yang kompetitif dan berpatutan bagi pinjaman mereka. Yang keempat ialah pengaruh dasar kerajaan. Perubahan dalam dasar kewangan dan peraturan kerajaan mempengaruhi penentuan kadar faedah pinjaman. Pada masa yang sama, kerajaan juga memantau penggabungan bank untuk memastikan kepentingan pengguna dilindungi. Yang kelima, trend pasaran. Keadaan pasaran kewangan dan permintaan pinjaman mempengaruhi kadar faedah pinjaman. Bank menyesuaikan kadar faedah mereka untuk menarik pelanggan dan memenuhi keperluan pasaran. Dan yang keenam ialah perubahan struktur industri. Penggabungan bank boleh menyebabkan perubahan dalam struktur industri kewangan yang mana kiranya boleh mempengaruhi cara bank menetapkan kadar faedah pinjaman mereka. Struktur industri yang lebih terkonsolidasi mungkin mempengaruhi keadaan persaingan dan penentuan. Baiklah, saya Noliana Afika akan menyambung pembentangan mengenai perbezaan pinjaman konvensional dan pinjaman Islami. Sebelum saya menerangkan perbezaan antara pinjaman konvensional dan pinjaman Islami, saya akan menerangkan terlebih dahulu maksud pinjaman konvensional dan pinjaman Islami. Pinjaman Islamik merupakan sistem perbankan yang berasaskan prinsip-prinsip syariah. Pinjaman Islamik juga merupakan transaksi yang tidak mengandungi perkara-perkara yang berkaitan riba dan gharar. Pinjaman konvensional pula merupakan sistem perbankan yang berasaskan prinsip kapitalis yang lebih menekankan aspek memaksimumkan keuntungan. Selain itu, pinjaman konvensional tidak mengambil kira sama ada wujudnya keadilan dalam transaksi, mengamalkan riba serta unsur ketidakpastian. Perbezaan pinjaman konvensional dan pinjaman Islamik terdiri daripada 3 perspektif. Yang pertama, asas. Yang kedua, urus tadbir dan operasi. Dan yang ketiga ialah produk. Baiklah, saya akan menerangkan perbezaan antara pinjaman konvensional dan pinjaman Islamik dari perspektif asas. Perspektif ini terdiri daripada 3 aspek. Aspek yang pertama ialah tanggungjawab. Bagi pinjaman Islamik, pinjaman ini mengikut tanggungjawab agama, iaitu tanggungjawab melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya adalah terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, pengharaman riba. Manakala pinjaman konvensional mengikut tuntutan manusiawi, iaitu berasaskan semata-mata kepada pemikiran manusia, maka terlalu banyak aktiviti yang bercanggah dengan Islam, termasuklah sistem riba yang menjadi paksi kepada sistem perbankan konvensional. Aspek yang kedua ialah keadilan. Keadilan dalam Islam ialah bersifat menyeluruh, iaitu memenuhi keadilan ke atas semua pihak yang berkontrak. Manfaat yang Allah SWT kurniakan dikongsi bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Manakala perbankan konvensional tidak mementingkan keadilan. Amalan urus niaga yang terkeluar dari orbit Islam menyebabkan keadilan itu tidak dapat diselahkan. Aspek yang ketiga ialah pelaksanaan. Pinjaman Islamik dilaksanakan mengikut syariat Islam, manakala pinjaman konvensional dilakukan tidak berpandukan syariat Islam. Seterusnya, perbezaan dari segi urus tadbir dan operasi.
Aspek yang pertama ialah pemantauan. Bagi pinjaman Islami, segala urusan perbankan Islam akan dipantau oleh ahli ataupun majlis jawatankuasa penasihat syariah dan audit syariah. Mereka adalah individu yang bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan hukum syariah di sesebuah bank, manakala perbankan konvensional pula tidak mempunyai pemantauan dari segi syariah. Dari aspek pematuhan syariah pula, bagi pinjaman Islami, ia melaksanakan transaksi yang mematuhi kehendak syariah, iaitu segala perolehan atau hasil yang terbit daripada urusan perbankan yang tidak mematuhi syariah dan garis panduan syariah akan disalurkan kepada badan-badan amal. Manakala bagi pinjaman konvensional pula, tiada peruntukan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Aspek yang ketiga ialah lebihan. Bagi pinjaman Islami, ia memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak bercanggah dengan Islam, iaitu keuntungan adalah terhasil daripada kontrak jual beli dan perkongsian untung rugi, iaitu pelaburan. Manakala pinjaman konvensional pula, ia mengaut keuntungan melalui pelbagai cara tanpa mempedulikan adakah ia mematuhi syarak ataupun sebaliknya. Interest terhasil daripada lebihan daripada jumlah pinjaman ataupun hutang yang diberikan. Dari perspektif akad pula, pinjaman Islami merupakan sistem kewangan Islam yang berteraskan akad yang telah dipersetujui oleh syarak dan mudah seperti wadiah dan mudarabah. Manakala pinjaman konvensional operasinya adalah tidak berteraskan akad-akad yang sah dari sudut syarak dan kebanyakannya terlibat dalam sistem pinjaman yang berteraskan riba. Baiklah, yang seterusnya ialah perbezaan dari perspektif deposit. Dalam produk deposit, perbankan Islam menstruktur produk tersebut dengan menggunakan kontrak wadiah dan mamah, iaitu simpanan dengan jaminan. Hibah atau hadiah boleh diberikan kepada penyimpan tertakluk kepada budi bicara bank-bank berbeza dengan produk akaun simpanan di bank konvensional. Setiap pemegang akaun dijanjikan pulangan tertentu untuk simpanan yang dibuat. Akibatnya, berlakulah riba kerana di dalam produk akaun simpanan, pihak bank telah meminjam duit yang disimpan oleh pelanggan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaannya. Seterus, sebarang pertambahan dalam bentuk pulangan kepada simpanan pelanggan adalah dikira sebagai riba daripada transaksi pinjaman. Perbezaan dari perspektif yang seterusnya ialah produk dari segi pembiayaan. Dalam pembiayaan, perbankan Islam menstruktur produk tersebut dengan menggunakan pelbagai kontrak syariah seperti murabahah, istisna dan ijarah. Contohnya, proses pembiayaan peribadi misalnya dibuat menerusi kontrak jual beli yang menghasilkan hutang seperti bai al-inah dan juga tawaruk. Hutang yang dihasilkan bukan dari kontrak pinjaman tetapi kontrak jual beli. Keuntungan yang diterima dari perbankan Islam adalah hasil daripada profit rate dalam bentuk harga jualan. Berbeza dengan perbankan konvensional di mana pelanggan akan menerima hutang hasil pinjaman wang daripada bank dan keuntungan yang diterima bank berdasarkan interest rate atau dikenali sebagai riba. Seterusnya ialah aspek amount yang perlu dibayar. Menurut pinjaman Islami, amount adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan atau dikurangkan serta diberikan ribat sekiranya pelanggan membayar keseluruhan pembiayaan lebih awal. Manakala menurut pinjaman konvensional, amount akan berubah mengikut perubahan kadar pinjaman asas. Bagi aspek pemilikan aset pula, menurut pinjaman Islami, aset tersebut mestilah dimiliki oleh penjual, manakala ia tidak relevan bagi pinjaman konvensional. Seterusnya, aspek apabila lewat bayar. Menurut pinjaman Islami, ganti rugi ataupun dikenali sebagai takwid akan dikenakan, manakala pinjaman konvensional pula, penalti dalam bentuk compounding akan dikenakan.
Aspek yang terakhir bagi produk pembiayaan ialah insurans. Menurut pinjaman Islamik, insurans tersebut berbentuk takaful, manakala pinjaman konvensional berbentuk konvensional. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan perbezaan dari aspek produk pelaburan. Dalam kontrak pelaburan, perbankan Islam menggunakan konsep perkongsian keuntungan dan risiko yang sebenar dan tidak membebankan kedua-dua pihak atau salah satu pihak yang terlibat. Sebagai contoh, di dalam kontrak Al-Mudarabah, pelanggan sebagai pelabur dan bank sebagai pengusaha berkongsi keuntungan ketika mendapat keuntungan, manakala kerugian akan ditanggung oleh pelabur. Ini bertepatan dengan kaedah fiqh yang bermaksud setiap pulangan adalah dengan risiko. Perkongsian untung dan risiko secara sebenar ini adalah adil dan tidak membebankan mana-mana pihak yang terlibat. Berbeza dengan pinjaman konvensional yang menjanjikan pulangan tetap di awal kontrak, yang mana pelaburan ini tidak melibatkan perkongsian sebenar di antara pihak terlibat. Pulangan tetap yang dijanjikan di awal kontrak pelaburan adalah riba dan haram dalam Islam. Baiklah, sebagai kesimpulan, kemelesatan ekonomi yang berlaku memberi kesan yang sangat buruk terhadap perkembangan ekonomi setiap negara. Keadaan tersebut juga akan menjejaskan imej dan maruah negara. Oleh itu, semua pihak, khususnya pihak berwajib, perlu berganding bahu dan menggamblingkan tenaga untuk mewujudkan satu bentuk ekonomi yang mampan. Di sini, kami telah menyenaraikan beberapa rujukan yang kami gunakan semasa hasilkan pembentangan kami. Maka, berakhirlah sudah pembentangan kami. Sekian, terima kasih.